Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan pelajar yang mengikuti kursus EPPA 2823 Undang-Undang Perniagaan Set 2 bagi semester 2 sesi 2021-2022. Kami merupakan pelajar dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Sepanjang kami mengikuti kursus ini, kami banyak menerima ilmu dan juga pertolongan dari pensyarah yang sangat kami sayangi, iaitu Dr. Asma Hasmah Abdul Halim. Kami akan menyampaikan berita berkaitan tajuk yang dipilih, iaitu jenayah cyber. Saya selaku penyampai pertama, Airnews Nita binti Basori, akan membawakan isu pertama berkaitan penyebaran berita palsu. Seterusnya, penyampai isu kedua berkaitan penipuan atau skema ialah saudari Nurul Afiqah binti Ar-Azli. Penyampai isu terakhir berkaitan penggodam atau hacker ialah saudari Nur Ashkin binti Said Ismail. Kini, kemajuan teknologi semakin berkembang dengan peredaran zaman yang semakin mencapai modernisasinya. Justru, dengan perkembangan teknologi tersebut, jenayah cyber juga turut semakin berleluasa di negara ini. Apa itu jenayah cyber? Jenayah cyber merupakan satu jenayah yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan perkhidmatan internet yang membolehkan jenayah dilakukan secara dalam talian. Ia boleh melibatkan seorang individu atau sekumpulan individu ketika melakukan jenayah ini. Lebih parahnya apabila jenayah cyber ini mampu dilakukan dengan menjangkaui batasan sesebuah negara ke negara lain dalam tempoh masa yang singkat dan tidak terhad batasan. Jenayah cyber boleh dikatakan jenayah yang lebih moden kerana ia boleh dilakukan dengan menjangkaui alam cyber, iaitu menggunakan teknologi komputer tanpa melibatkan pergerakan fizikal. Antara ciri jenayah cyber yang telah dikenal pasti adalah penipuan atau lebih dikenali sebagai skema, kecurian maklumat, menyalin perisian secara tidak sah, pengintipan, judi cyber, penggodam atau hacker, penyebaran virus dan menyalurkan maklumat palsu. Ringkasnya, jenayah cyber melibatkan teknologi komputer yang berlaku secara alam maya. Jenayah cyber dianggap semakin serius apabila jenayah ini diperuntukkan akta di bawah undang-undang untuk mengenakan hukuman kepada pesalah bagi membantras jenayah cyber yang semakin berleluasa ini. Akta berkaitan jenayah cyber ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Perdagangan Elektronik 2006, Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 dan Akta Perlindungan Pengguna 1999 Pindaan 2010. Bagi jenayah cyber ini, kami akan mengupas 3 jenis jenayah yang melibatkan penyebaran berita palsu, penipuan dan penggodaman yang melibatkan isu semasa. Penyebaran berita palsu merupakan satu propaganda yang dilakukan sama ada sedar atau sengaja dengan tujuan memutarbelikkan kebenaran dan memberi tanda tanya kepada pembaca. Kemodenan dan kecanggihan teknologi seperti saluran komunikasi digital, iaitu media sosial, bukan sahaja memberi kemudahan kepada pengguna, malah ia sebenarnya boleh mengundang kepada penyebaran berita palsu di mana terdapat pengguna yang tidak berhemah telah melakukan kesalahan kemudahan dan fungsi media sosial ke arah jenayah. Penyebaran berita palsu boleh dilakukan dengan sangat pantas dan ia akan menjadi lebih parah apabila berita itu mendapat perhatian orang ramai sehingga viral di internet. Penyebaran dilakukan melalui aplikasi Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Tindakan pengguna tersebut boleh menyebabkan masyarakat atau pengguna lain tertipu terhadap berita palsu yang disampaikan dan secara tidak langsung boleh mengundang pelbagai konflik. Berita palsu yang tersebar boleh menyebabkan keadaan menjadi kacau sekaligus menimbulkan pergaduhan antara pengguna yang seterusnya memecah belahkan masyarakat disebabkan pandangan yang berbeza kerana kekaburan terhadap suatu berita atau fakta. Pengguna yang tidak beretika biasanya menyebarkan berita palsu adalah untuk mendapatkan perhatian daripada orang ramai kerana ketagihan perhatian dan juga kasih sayang. Selain itu, mereka juga kurang pendedahan terhadap tindakan yang dilakukan oleh mereka sebenarnya boleh membawa padah. Terdapat juga pengguna yang menyimpan dendam lalu mencuba menjatuhkan seseorang melalui berita palsu tersebut. Kemudahan media sosial yang diberikan boleh memesongkan individu ke arah jenayah cyber dengan lebih pantas kerana semuanya berlaku di hujung jari sahaja. Buktinya,
Kes yang melibatkan seorang suri rumah yang telah menyebarkan berita palsu berkaitan penularan jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi media sosial diarau pada tahun 2021. Berita palsu yang disebarkan melalui aplikasi status WhatsApp dengan niat untuk menyebabkan ketakutan atau kebimbangan kepada orang awam. Kesan daripada tindakan tidak beretika tertuduh menimbulkan kerisauan dan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa dan keluarga lain terhadap penularan COVID-19 yang disyaki memberi kesan bahaya kepada individu. Jelaslah bahawa suatu berita yang disebarkan tetapi tidak mempunyai kesahihan dengan mudahnya menimbulkan banyak keraguan dan pendapat yang berbeza akan menyebabkan berita palsu tersebut mempengaruhi minda fikiran dan juga tindak tanduk masyarakat atau pembaca. Berjaga-jagalah jika ingin menyampaikan suatu berita, pastikan ia sahih dan benar. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Seorang suri rumah didenda RM5,000 di Mahkamah Seksyen selepas mengaku bersalah menyebarkan berita tidak benar berkenaan penularan jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi media sosial diarau pada April lalu. Tertuduh Nur Janah Rusli, 24 tahun, membuat pengakuan bersalah itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Mushiripit. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menggunakan perkhidmatan aplikasi status WhatsApp melalui nombor talian yang didaftarkan kepada tertuduh dengan niat untuk menyebabkan ketakutan atau kebimbangan kepada orang awam dengan menyebarkan berita tidak benar. Tertuduh didakwa melakukan satu kesalahan mengikut Seksyen 4-1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2/2021. Isu kedua pula ialah scammer ataupun penipuan internet. Secara ringkasnya, penipuan internet ialah penipuan yang berlaku dalam alam maya dengan menggunakan komputer dan teknologi internet dengan cara penjenayah akan memberikan kenyataan palsu kepada mangsa yang menyebabkan mangsa secara sukarelanya berpisah dengan harta miliknya atau barang-barang berharga lain. Pakar sains komputer Prof. Dr. Norita Muhammad Nurwawi berkata, penipuan internet boleh dikategorikan kepada dua, iaitu skam berbentuk digital dan skam berbentuk kejuruteraan sosial. Skam berbentuk digital adalah penipuan yang melibatkan email, WhatsApp, Facebook, Instagram dan Twitter. Manakala skam berbentuk kejuruteraan sosial adalah penipuan melalui panggilan telefon di mana penjenayah akan menyamar sebagai polis, pegawai kastam atau pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk mendapatkan data peribadi mangsa dan seterusnya menyalahgunakan data peribadi tersebut. Oleh itu, orang ramai haruslah berhati-hati dalam penggunaan media sosial dan cakna dengan sebarang maklumat mengenai penipuan internet sebagai langkah berjaga-jaga. Jenayah penipuan dalam talian di Selangor terus berada di tahap membimbangkan apabila mencatatkan kerugian sehingga RM59.6 juta dalam tempoh 6 bulan tahun ini. Ketua Polis Selangor Datuk R. Junaidi Muhammad berkata, ia membabitkan 1,354 kes dengan markau skam adalah jenayah tertinggi direkodkan. So daripada 59 juta ni, 59.6 juta ni, kita tak tahu berapa banyak duit kita telah mengalir keluar negara. Dan hasil daripada kajian yang kita buat, siasatan yang kita buat, sebahagian besarnya telah mengalir keluar negara. Dan kita boleh bayangkan berapa banyak kerugian yang dialami oleh Malaysia.
Jelasnya kes penipuan dalam talian menyumbang 75% daripada jumlah keseluruhan kes komersial di negeri itu. Lebih 1,700 individu sudah ditangkap bagi tempoh Januari hingga Jun ini dengan kebanyakannya membabitkan keldai akaun. Modus operandi yang menggunakan akaun individu lain itu menyukarkan pembuktian pelibatan penjenayah sebenar di mahkamah. Justru wujud keperluan untuk meminda atau menggubal undang-undang yang lebih sesuai dengan perkembangan semasa. Berdasarkan kenyataan media sebentar tadi, jelas membuktikan bahawa saban tahun kes jenayah cyber terutama sekali dalam kategori penipuan makin meningkat dan mencatatkan peratusan yang tinggi dalam statistik jenayah cyber. Antara penipuan yang paling popular ialah Macau Scam yang mana merekodkan kerugian paling banyak terhadap mangsa sama ada seorang arkitek, pesara, guru, peniaga dan ramai lagi tanpa mengira tempat atau mana-mana negeri. Hukuman bagi jenayah scammer atau penipuan ialah di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan Akta 574 yang mana jika disabitkan bersalah boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun dengan sebatan dan juga dikenakan denda. Contoh keputusan mahkamah bagi kes Macau di Seremban. Mahkamah menjatuhkan hukuman kepada tertuduh iaitu Zulaikha didenda berjumlah RM16,000 Malaysia bagi 2 pertuduhan, Muhammad Anas didenda berjumlah RM34,000 Malaysia atas 4 pertuduhan dan Muhammad Syafirul yang menghadapi 3 pertuduhan didenda RM24,000 Malaysia bagi semua kesalahan. Kesemua suspek gagal membayar denda, maka Zulaikha diperintahkan menjalani hukuman penjara 20 bulan, manakala Muhammad Syafirul 32 bulan dan Muhammad Anas 44 bulan. Isu ketiga, penggodaman. Jenayah penggodaman mampu melumpuhkan pelbagai sistem-sistem utama dan penting yang melibatkan pangkalan data, maklumat elektronik serta kawalan sistem keselamatan di dalam sesebuah negara. Penggodam boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu white hacker dan black hacker, di mana kedua-dua jenis penggodam ini mempunyai matlamat dan tujuan yang berbeza dalam melakukan penggodaman. Sesebuah perbuatan itu merupakan penggodaman apabila penjenayah cyber cuba untuk mendapatkan akses atau masuk ke dalam sesebuah sistem secara tidak sah atau dengan memecah masuk akses keselamatan yang ada. Sekiranya ia tidak mempunyai sebarang sistem atau sekatan keselamatan yang disediakan pada sesebuah laman web atau sistem elektronik, maka ia tidak boleh diistilahkan berlakunya penggodaman. Penggodaman merupakan pencerobohan komputer di mana penggodam melakukan capaian secara tidak sah atau haram terhadap sesebuah sistem komputer tanpa mendapat kebenaran daripada pemilik sistem komputer tersebut atau mempunyai niat bagi mencuri data atau mendapatkan maklumat sulit. Ancaman serangan cyber yang dikeluarkan kumpulan penggodam Anonymous Malaysia tidak seharusnya dipandang mudah oleh mana-mana pihak, terutamanya kerajaan. Ya, kerana kumpulan itu telah mempunyai sejarah dalam menggodam sistem kerajaan sebanyak 2 kali, iaitu pada 2011 serta 2015, menyebabkan lebih 90 laman sesawang kerajaan dan tempatan terjejas. Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA, Muhammad Fazli Azran berkata, wujud kemungkinan bahawa serangan kali ini akan melibatkan aktiviti defacement atau mencacatkan laman web serta serangan DDoS dan kebocoran data. Orang awam perlu berhati-hati ketika melayari internet dan melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya wujud sebarang perkara yang mencurigakan. Daripada berita tersebut, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Zaiduddin Yaakob berkata, pihaknya mendapati majoriti daripada 11 suspek yang ditahan mempunyai tahap pendidikan tinggi dalam bidang IT termasuk ijazah sarjana. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Akria Sani Abdullah Sani berkata, sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman melaksanakan 7 serbuan di sekitar Lembah Kelang, Perak, Johor dan Pahang selepas melakukan risikan dan intiban. Datuk Seri Sani Akri Abdullah berkata, semua suspek yang diberkas berusia lingkungan 22 hingga 40 tahun disyaki menjalankan serangan cyber terancang terhadap laman web kerajaan dan swasta. Kesemua suspek direman selama 3 hari bermula Khamis hingga Sabtu untuk siasatan mengikut Seksyen 4 Akta Jenayah Komputer 1997, iaitu capaian tanpa kuasa dengan niat untuk melakukan atau memudahkan berlakunya kesalahan lanjut.
Seseorang adalah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen ini sekiranya dia melakukan suatu kesalahan yang disebut dalam seksyen 3 dengan niat untuk memudahkan berlakunya kesalahan itu sama ada olehnya sendiri atau oleh mana-mana orang lain. Seseorang yang melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen ini hendaklah apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM150,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Kesan daripada jenayah cyber mengalami tekanan perasaan. Mangsa jenayah cyber mengalami tekanan perasaan seperti marah, malu dan trauma. Hal ini kerana jenayah cyber termasuk memalukan orang lain dari segi paras rupa atau tubuh badan di atas talian, boleh menjejaskan perhubungan dengan keluarga, dengan majikan dan sebagainya kerana mangsa akan kemurungan sehingga tidak bergaul dengan orang lain. Mangsa mungkin mengambil jalan singkat dengan membunuh diri disebabkan rasa malu atau mangsa berasa diperbodohkan oleh pemangsa. Hal ini terjurus kepada tekanan perasaan dan depresi. Yang kedua, kerugian kewangan. Salah satu kesan terbesar daripada jenayah cyber terhadap syarikat adalah kerugian hasil. Perkara ini boleh berlaku apabila maklumat sulit kewangan syarikat dibocorkan atau dicuri dan digunakan oleh pihak luar untuk mengeluarkan dana dari akaun syarikat secara haram. Ia juga boleh berlaku kepada peniaga yang laman e-dagangnya telah terjejas akibat daripada jenayah cyber ini, menyebabkan kerugian pendapatan berharga kerana pengguna tidak boleh mengakses laman web tersebut. Dan yang terakhir, pendedahan maklumat peribadi atau sulit. Pada masa kini, semua maklumat diri hendaklah diisi melalui atas talian. Contohnya, sistem ICT kerajaan iaitu e-kerajaan, e-kesihatan dan sebagainya. Jika sistem ICT tersebut tidak mempunyai keselamatan yang kukuh, maka penggodam dapat menggodam maklumat mangsa dan menggunakan untuk tujuan yang tidak bagus seperti untuk pemalsuan data bagi tujuan yang tidak baik. Tuntasnya, jenayah cyber ini bukanlah suatu kes atau perkara yang boleh dipandang enteng. Semua pihak haruslah berwaspada dan peka dengan apa jua situasi yang bakal berlaku. Diharapkan pendengar memperoleh input dan manfaat dari perkongsian video ini. Sekian, terima kasih.